Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Alright. So kita teruskan hari ni kelas. Okey. Jadi kita akan masuk kepada pelarasan yang kedua. Okey. Kita akan masuk pelarasan yang kedua dalam masih lagi tajuk bab pelarasan bab yang ke-8. So hari ni cikgu nak ajar berkenaan hutang lapuk, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Jadi yang lepas adalah akaun nominal, minggu lepas yang kita dah belajar. So untuk akaun nominal cikgu harap tolong buat latihan dia yang daripada modul cikgu tu. Buat dan hantarlah. Okey. So hari ni kita masuk kepada yang kedua pula berkenaan hutang lapuk terpulih dan PHR. Okey. Dah semua sedia? Sedia cikgu. Okey, cikgu harap semua dah print. Kalau tak print lagi, pandai-pandailah ambil notes buat note macam mana Jadi cikgu harap semua dah print lah. Okey, hutang lapuk. Jadi untuk pelarasan yang kedua ni, semuanya ada kaitan dengan akaun belum terima. Semua ada kaitan dengan akaun belum terima. Okey, apa yang kita faham, akaun belum terima ni ialah satu akaun yang merekod jumlah hutang customer. Okey. Ni akaun belum terima maksudnya total customer yang berhutang, nilai dia berapa jumlah yang customer berhutang. Okey. Dan dalam ramai-ramai tu yang berhutang, mesti ada yang tak bayar. Bukan setakat tak bayar, dia lari tak nak bayar. Mungkin ada disebabkan berlaku beberapa perkara yang tertentu lah. Contoh mungkin customer tersebut diisytiharkan bankrupt, customer tersebut pindah ke luar negara ataupun tidak dapat dikesan, ataupun customer tersebut meninggal dunia, ataupun gila ke contoh. Itu semua antara sebab-sebab customer tidak akan bayar hutang, melainkan kalau waris yang bayar lah. Itu cikgu tak sentuh. Kalau orang lain yang bayarkan, waris bayarkan, cikgu tak sentuh yang tu. Cuma cikgu cakap kalau customer tu tak nak bayar hutang. Okey. Jadi bila customer tu tak nak bayar hutang, kita akan rekod sebagai hutang lapuk. Okay, kita akan rekod sebagai hutang lapuk. Jadi kalau jumpa hutang lapuk, fahamlah maksudnya itu customer tak nak bayar hutang. Okey, kemudian hutang lapuk terpulih ni pula. Hutang lapuk terpulih. Okey, dia ada kaitan dengan hutang lapuk. Okey, bila kita dah rekod sebagai hutang lapuk, bila ada customer yang kita dah rekod sebagai hutang lapuk, maka kita kena keluarkan daripada akaun belum terima. Kita kena keluarkan daripada senarai ABT, senarai customer yang berhutang. Kita kena keluarkan hutang lapuk ni. Daripada senarai ABT. Jadi bila kita dah keluarkan daripada senarai akaun belum terima, maksudnya dia bukan lagi penghutang kita lah. Dia bukan lagi bukan lagi penghutang syarikat. Bukan lagi customer yang berhutang. Okey, bila kita dah rekod sebagai hutang lapuk.
Okay. And then tiba-tiba 2 tahun lepas tu dia datang bayar hutang. Sedangkan kita dah keluarkan dia daripada senarai akaun belum terima. Kita dah keluarkan dia daripada senarai akaun belum terima, kita rekod dia di bawah hutang lapuk. Okay. And then tak lama tu 2 tahun atau tahun depan ke dia datang bayar hutang. Sebab dia tahu dia masih lagi berhutang. Maka kita akan rekod sebagai hutang lapuk terpulih. Itu yang dimaksud hutang lapuk terpulih. Kita dah rekod dia sebagai hutang lapuk and then tiba-tiba dia datang bayar hutang. Itulah dia maksud hutang lapuk terpulih. Okey, dan yang ketiga, semua berkaitan penghutang. Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu ni pula, okey. Dia adalah anggaran hutang yang tidak dapat dikutip. Dia baru anggaran, belum berlaku. Okey, dia hanya anggaran. Anggaran customer tak bayar hutang. Berapa jumlah customer tak bayar hutang? Itulah yang dinamakan sebagai peruntukan hutang ragu. Okey, jadi kalau ada customer yang confirm tak bayar hutang, kita rekod sebagai hutang lapuk. Itu je lah. Kalau tidak, kita hanya rekod sebagai anggaran sahaja. Okey, faham tak tiga istilah ni? Yang cikgu baru explain ni. Faham cikgu. Okay. Dan memang kita akan jumpa selalu dalam penyata keuangan. Bila kita buat penyata keuangan, mesti ada berlaku hutang lapuk. And then mesti ada berlaku hutang lapuk terpulih. Kemudian PHR ni adalah untuk syarikat keselamatan bagi syarikat. Untuk syarikat berjaga-jaga untuk tidak mengalami kerugian. Jadi syarikat perkenalkan atau membuat anggaran hutang lapuk ni, iaitu dipanggil peruntukan hutang ragu. Jadi memang akan ada lah ketiga-tiga ni biasanya. Jadi tiga-tiga ni lah yang kita akan belajar hari ni. Okey. Jadi kita terus kepada hutang lapuk. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu hutang lapuk ni bayaran hutang ataupun hutang tidak dapat dikutip daripada customer. Maka syarikat perlu hapuskan sebagai hutang lapuk. Maknanya syarikat perlu rekod sebagai hutang lapuk. Jadi bila syarikat dah rekod sebagai hutang lapuk, apa kesan kat syarikat? Adakah syarikat untung atau syarikat dapat rugi? Hutang lapuk. Rugi. Syarikat rugilah. Sebab itu sepatutnya duit syarikat. Customer yang berhutang tu duit syarikat, duit kita. So bila kita, ada customer yang tak nak bayar hutang, jadi rugi kepada syarikat. Maka bila rugi kepada syarikat, dalam penyata keuangan, rugi perlu diklasifikasikan sebagai belanja. Maka apabila berlaku hutang lapuk, apabila berlaku hutang lapuk, dalam penyata keuangan kita akan rekod sebagai belanja. Kita akan rekod sebagai belanja. Sebaliknya untuk hutang lapuk terpulih, hutang lapuk terpulih ni lain pula. Hutang lapuk terpulih tadi cikgu bagi tahu kita terima bayaran selepas pelanggan tersebut direkod sebagai hutang lapuk. Jadi bila kita terima bayaran, maka penerimaan tersebut dikira sebagai keuntungan kepada syarikat. Sebab kita dah buang dia. Tiba-tiba dia datang bayar hutang. Dia tak ada lagi dalam senarai customer berhutang. Dan tiba-tiba dia bayar hutang. Jadi ada untunglah kat situ. Syarikat dapat untunglah. Maka hutang lapuk terpulih dalam penyata keuangan akan direkod sebagai hasil bagi syarikat.
Jadi kalau kita jumpa hutang lapuk, kita jumpa hutang lapuk terpulih, ya, maknanya kita dah tahu dah. Kedua-duanya akan direkod dalam akaun perdagangan untung rugi. Hutang lapuk rekod sebagai belanja, hutang lapuk terpulih kita akan rekod sebagai hasil. Okey, setakat ni faham? Faham cikgu. Jadi ada penambahan, maksudnya sekarang ni jumlah contoh-contoh belanja dengan contoh hasil dah bertambah lah. Bila cikgu dah explain dua ni. Okey. Jadi kalau jumpa mana-mana soalan kita boleh detect lah. Okey, ni belanja, ni hasil. Okey, kenapa kita kena tahu hutang lapuk tu belanja, hutang lapuk tu hasil? Sebab bila kita tahu akan memudahkan kita untuk merekod ke dalam jurnal am. Tengok sebabkan ini pelarasan, semua pelarasan bila kita nak rekod mesti melalui proses kitaran perakaunan tu. Maksudnya mesti bermula dengan jurnal am, lepas tu ke ledger. Jadi kena tahu juga jurnal am. Debit apa, kredit apa. Okey, untuk hutang lapuk tadi. Okey. Kita dah tahu, okey, hutang lapuk belanja. So, bila berlaku belanja, dalam catatan bergu, belanja kita rekod sebelah mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Siapa yang terlupa tu, tolong ingat semula konsep ableh. Sebab cikgu dah cakap dah, ableh ni ableh ni memang makanan kita lah. Nak rekod apa-apa, awak ingat konsep ableh ni, memang kita boleh jawab. Tak kisahlah nak buat journal ke, nak buat ledger ke. Jadi, hutang lapuk belanja. Okey. Ni belanja. B ni. Jadi, sekira berlaku belanja atau ada penambahan. Ni selalu cikgu ulang. Bagi korang ingat. Betul-betul ingat. Okay. Bila ada penambahan, kita akan rekod di sebelah debit. Liability equity hasil, bila ada penambahan, kita akan rekod di sebelah kredit. Bila ada pengurangan, sebaliknya lah. Okey, jadi kita dah tahu hutang lapuk ni belanja dan dalam catatan bergu, belanja perlu direkod sebagai debit. Jadi kita debit hutang lapuk dalam jurnal am. Okey, kita debit hutang lapuk. Okey, clear kat sini? Alright, kita tengok hutang lapuk terpulih. Ni dekat sinilah. Okey, hutang lapuk terpulih. Okey, kita tahu hutang lapuk terpulih hasil. So, hasil dalam konsep ableh ni, dia kalau bertambah, kita akan rekod di sebelah kredit. Maksudnya, dalam jurnal am, bila berlaku hutang lapuk terpulih, kita akan rekod di sebelah kredit. Sebab hasil mesti kredit. Okey. Tahu di mana kita nak rekod kedua-dua ni dalam jurnal am? Boleh bezakan? Boleh cikgu. Boleh, okey. Hana, okey boleh. Yang lain, siapa ada masalah? Nak bezakan kita nak rekod debit ke kredit? Ini memang kalau belajar mana-mana, memang masalah student nilai dia tak tahu nak tentukan debit ke nak kredit. Yang lain okey Alright. Okay, kita sambung, kita lengkapkan jurnal am ni. Okay, untuk hutang lapuk. Alright. Tadi hutang lapuk apa yang kita faham? Bila berlaku hutang lapuk, maksudnya hutang lapuk ni ada customer yang tak nak bayar hutang. Okay, jadi kita kena keluarkan daripada senarai hutang. Senarai customer yang berhutang. Okay, tadi awal-awal tadi cikgu dah bagi tahu. Senarai customer yang berhutang, kita rekod di bawah akaun apa? Amir? Jumlah customer yang berhutang ataupun senarai customer yang berhutang, kita rekod di bawah akaun apa?
Amir Arsyad. Kredit. Cikgu bukan tanya tempat dia, Meh. Cikgu tanya di bawah akaun apa? Customer yang berhutang atau senarai customer yang berhutang dalam syarikat, kita akan rekod di bawah akaun apa? Akaun bank ke, akaun tunai ke, akaun jualan ke, akaun belian ke. Di bawah akaun apa kalau senarai customer yang berhutang? Akaun bank. Bank kalau urus niaga secara cek, Meh. Syarab, bawah akaun apa, Syarab? Macam ni cikgu? Senarai customer yang berhutang, kita rekod di bawah akaun apa? Belanja cikgu. Bukan, senarai customer yang berhutang. Kan syarikat ada ramai customer yang berhutang. Jadi customer-customer yang berhutang ni kita rekod di bawah akaun apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Zul? Akaun belum terima je. Akaun belum terima. Faham tak, Meh? Kita jumpa akaun belum terima tu. Jadi akaun belum terima tu itulah senarai customer yang berhutang. Itulah jumlah keseluruhan customer yang berhutang. Itulah gunanya akaun belum terima tu. Sama macam akaun belum bayar. Akaun belum bayar, kita nak tahu ke semua pembekal yang syarikat berhutang. Jadi dia tolong ingat nama-nama apa maksud tu. Okey, jadi semua customer tersebut, customer yang berhutang kita rekod di bawah akaun belum terima. Okay. Jadi bila ada customer yang kita akan rekod sebagai hutang lapuk, kita akan keluarkan daripada akaun belum terima. So, bila kita keluarkan daripada akaun belum terima, apa kesan dia terhadap akaun belum terima? Bertambah ke berkurang? Jumlah ABT bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Okey. So, bila ABT berkurang? ABT komponen apa, Syami? ABT komponen apa? Asset, liability, equity, hasil, belanja. Asset cikgu, asset. ABT asset. So, bila asset berkurang, kita ingatlah balik ableh ni tadi. Kalau asset bertambah debit, berkurang mesti kredit. Jadi, untuk hutang lapuk, kita akan kredit akaun belum terima. Dah lengkap dah journal arm untuk hutang lapuk. Faham tak? Boleh faham tak ni kenapa cikgu dapat debit hutang lapuk, kredit ABT ni? Boleh cikgu. Okay. Sakinah faham tak, Sakinah? Okay, Sakinah tak dengar. Tak ni kot. Okey, kalau tak faham bagi tahu Jadi untuk hutang lapuk, debit hutang lapuk, kredit akaun belum terima. Jadi cikgu harap semua fahamlah kenapa debit hutang lapuk, kenapa kredit ABT. Sebab bila dah faham, kita dah tahu objektif, kalau soalan objektif keluar, dah boleh agak dah jawapan kita mana. Okey, kemudian hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk terpulih disebabkan kita dah keluarkan daripada, kita ambil daripada hutang lapuk ni tadi, dan hutang lapuk ni kita dah keluarkan dari senarai ABT. Jadi bila kita terima bayaran daripada customer tersebut,
kita tak akan rekod di bawah ABT dah kita bukan debit ABT, salah. Kalau siapa buat debit ABT, sebab ada student yang buat debit ABT, salah sebab kita dah keluarkan daripada senarai akaun belum terima. Dia tak ada dah dalam senarai akaun belum terima. Jadi bukan debit ABT. Jadi apa yang perlu kita debit? Alright, kita tengok cara pembayaran customer tersebut. Biasanya bila customer bayar hutang, dia mungkin bayar secara tunai ataupun dia bayar dengan cek. Antara dua ni lah, tunai ataupun cek. Okey. Tunai ataupun cek. Jadi, bila dia bayar dengan tunai ataupun cek, maka kedua-dua akaun ni akan bertambah. Maksudnya akaun tunai syarikat akan bertambah ataupun akaun bank syarikat, cek bank akaun bank syarikat akan bertambah. Jadi bila kedua-dua akaun ni mungkin akan bertambah, so dua-dua ni adalah aset. Jadi aset bertambah mesti debit. Jadi kita debit tunai ataupun bank. Tengoklah cara pembayaran dia macam mana. Salah satulah. Kalau dia tak cakap secara apa, kita boleh pilih salah satu. Kita boleh pilih tunai, kita boleh pilih bank. Kalau dia tak cakap secara apa. Tapi kalau dia cakap dah mention secara apa, kena ikut. Kalau dia cakap secara cek, maksudnya debit bank. Kalau secara tunai, debit tunai. Sebab kita terima duit. Syarikat terima duit. Syarikat terima duit. Okey. Boleh bezakan tak dua journal arm ni? Boleh cikgu. Okey. Right? Senang je. Awak tahu dia hasil ke belanja, kita tahu macam mana journal arm. Okey, seterusnya bila hasil dengan belanja ni, kita akan pindahkan ke akaun untung rugi. Okey, yang ni sekadar tambahan je lah Yang penting nombor satu ni. Yang penting journal arm nombor satu ni. Yang pertama ni. Okay, yang nombor dua ni, untuk kita pindahkan ke akaun untung rugi sekadar tambahan sahaja. Jadi bila belanja, kita akan debit akaun untung rugi. Okay. Sorry. Debit hutang lapuk. Kredit hutang lapuk. Okay. So kita nak pindahkan hutang lapuk ke akaun untung rugi sebab dia belanja. Kemudian yang hutang lapuk terpulih, debit hutang lapuk terpulih. Kredit akaun untung rugi. Hasil untung rugi mesti kredit. Okey, ini sekadar tambahan je lah. Yang penting nombor satu tu, kita tahu cara rekod nombor satu tu macam mana. Okey, next kita tengok contoh. Alright, ini contoh soalan yang ada kaitan dengan hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Okey. So kat sini dia bagi imbangan duga pada 31 Disember 2020. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan bila imbangan duga sekiranya ada hasil dengan belanja, itu maksudnya hasil yang apa? Belanja yang apa? Saya boleh explain. Kalau ada hasil, itu menunjukkan hasil yang kita dah Terima. terima. Itu dalam imbangan duga Kalau ada belanja, maksudnya belanja yang kita dah bayar. Maksudnya dah rekod belum dalam dah berlaku ke belum? Dah berlaku. So maksud dah berlaku tu kita dah rekod daripada journal arm, kita dah postkan, dah pindahkan ke ledger, and then baru kita pindah ke imbangan duga. Kita nak kena faham tu
Jadi benda tu dah berlaku. Okay. Contoh bila kita baca dalam imbangan duga yang ni. Kita tengok imbangan duga yang ni. Okey. Cikgu cakap tadi hasil dengan belanja. Kalau selain hasil dengan belanja itu tak ada masalah. Okey, contoh akaun belum terima. Akaun belum terima aset. Okey. So aset tak apalah. Aset ni lah baki aset dia. Hutang lapuk. Okey, kita tahu hutang lapuk belanja. 2,000. Okey, 2,000 ni tadi dah rekod ke belum? 2,000 ni dah rekod ke belum? Dah cikgu. Dah. Dah rekod ataupun dah kira. Maksud dah kira tu dah tolak daripada akaun belum terima. Itu kalau ada dalam imbangan duga. Maksudnya kita tak perlu tolak dengan 20,000 dah. Sebab benda tu dah kira. Itu sebab ada dalam imbangan duga. Kalau tak ada dalam imbangan duga, dia tak akan, kalau belum kira, dia tak akan letak dalam imbangan duga. Jadi bila dah kira tu lah dia letak dalam imbangan duga. Itu maksud belanja tu. Atau hasil. Bank asset. Okey, ni pun tak ada masalah. Ini sekadar dia bagi tu baki bank sahaja yang tinggal. Okey. Faham maksudnya kalau ada hutang lapuk terpulih, kita pun faham. Okey, hutang lapuk terpulih. Alright, dah rekod. Dah kira. Dah tambahkan dekat bank. Itu maksudnya kalau ada dalam imbangan duga. Okey, jadi kita tengok maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan ni adalah perkara baru. Macam kita belajar ekonomi minggu lepas. So, bila ada maklumat tambahan, benda ni adalah perkara baru. Perkara baru yang perlu dilaraskan. Yang perlu kita buat adjustment. Itulah maklumat tambahan. Dan selalunya bila tarikh dia, kalau dia tak mention tarikh, tarikhnya adalah pada akhir tahun. Pelarasan memang kita buat pada akhir tahun. Itulah fungsi maklumat tambahan ni. Jadi yang ada dalam maklumat tambahan ni yang kita kena laraskan. Okey, kita tengok yang pertama. Seorang ABT telah diisytiharkan muflis dan hutangnya sebanyak 600 direkod sebagai hutang lapuk. Okey, dari segi kiraan matematik, kita nak buat macam mana? Kalau ada hutang lapuk, kita nak kira macam mana? ABT daripada imbangan duga kena tolak dengan hutang lapuk. Tolak 600. Jadi kita akan dapat ABT bersih nama dia. So dapat 19,400. Jadi sekarang ABT bersih dah tinggal jadi 600. ABT bersih dah tinggal jadi 19,400. Okay, ini dari segi pengiraan mat ni. Cikgu kira buat calculation mat dulu. Okey. Faham? Jangan tolak 2,000 2,000 tu tak perlu kira, tak perlu tolak sebab benda tu dah tolak. Sekarang ni kita hanya tolak hutang lapuk yang baru berlaku. Iaitu yang ada dalam maklumat tambahan. Jadi 2,000 tolak 600 sahaja. So dapat 19,400. Okey, sekarang ni 600 tadi kita akan tambahkan dengan hutang lapuk yang sedia ada. Ini yang pertama. Yang kedua, hutang lapuk dalam imbangan duga ada 2,000. Kita tambahkanlah 600. So, hutang lapuk jadi 2,600. Okey. Boleh faham tak dari segi pengiraan dia? Kalau ada kaitan dengan imbangan duga? Boleh cikgu.
Kan? Jadi bila berlaku hutang lapuk yang baru, apa kesan nilai kesan nilai terhadap imbangan duga ABT akan berkurang, manakala hutang lapuk akan bertambah. Hutang lapuk akan bertambah. Alright. Dan kalau kita tengok hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Itulah yang dimaksudkan dalam jenda am tu. Debit hutang lapuk, kredit ABT. Debit hutang lapuk maksudnya hutang lapuk akan bertambah. Inilah. Kredit ABT maksudnya ABT akan berkurang. Kita kena tolak lah kalau dia berkurang. Okay. Okay, now kita tengok apa kena buat ni. Anda dikenaki menyediakan akaun hutang lapuk. Okey, yang nombor 2 sabar dulu. Kita tengok hutang lapuk dulu. Okay, anda dikenaki menyediakan akaun hutang lapuk. Alright, kita sediakan akaun hutang lapuk. Soalan pelarasan memang dia suruh kita buat akaun je. Okey. Okey, jadi bila kita buat akaun hutang lapuk dan disebabkan dalam imbangan duga dah ada butir hutang lapuk. Ini kalau ada, kalau tak ada, tak adalah. Tu je. Disebabkan butir dalam imbangan duga dah ada butir hutang lapuk, maka nilai hutang lapuk tersebut 2,000 ini akan jadi baki awal. Ikut kedudukan dia. Kalau debit, maksudnya dalam akaun pun debit. Imbangan duga debit, dalam akaun pun kita akan rekod di sebelah debit. Butir baki bibi, baki awal. Tarikh, ikut tarikh pelarasan. Tarikh pelarasan iaitu pada akhir tahun, 31 Disember 2020. Walaupun dia baki awal, tapi disebabkan kita tengah buat pelarasan, kita letak tarikh akhir. Alright. So, sekarang ni kita nak letakkan hutang lapuk yang baru, yang 600 tadi. Kita nak letakkan hutang lapuk yang baru. Okay, so sini ada tulis dalam jurnal am. Cikgu dah tulis ni dalam jurnal am. Debit hutang lapuk. Maksudnya dalam akaun hutang lapuk, kita akan rekod di sebelah debit. Dalam akaun hutang lapuk, kita akan rekod di sebelah debit. Itulah maksud jurnal am tu. Kalau kredit, maksudnya kita letak di sebelah kredit nilai dia. Nilai. Okey, cikgu cakap sekarang pasal nilai. Pasal nilai ikut kedudukan jurnal am. Kalau debit, debit. Kalau kredit, kredit. Okey. Dan butir, butir baru kita rekod akaun belum terima. Iaitu butir yang satu lagi. Sebab dia ada 2 akaun kan. Debit hutang lapuk, kredit ABT.
So dalam akaun hutang lapuk, kita kena letakkan butir ABT. Dalam akaun ABT pula nanti, kita kena letakkan butir hutang lapuk. Okay. Alright. Kemudian kita selesaikanlah. Imbangkan. So, dapat 2,600. Sebelah kredit pun mesti 2,600. Okay, so kita imbangkan 2,600. Disember 31 dan ini kita akan hantar ke akaun untung rugi sebab dia belanja. Okay. Kita akan hantar ke akaun untung rugi disebabkan dia belanja. Sama tak jawapan kita dapat dengan kiraan tadi? Kiraan MAT tadi. Kiraan MAT tadi kita dapat apa hutang lapuk? 2,600. Okay, kita tengok akaun. Berapa nilai yang kita nak hantar ke akaun untung rugi? 2,600 juga. Itulah. Inilah dia. Ini dalam bentuk akaunnya. Kalau ada lagi pengiraan MAT dia tambah je lah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Alright. Harap yang lain pun sama. Dalam kelas ni ada 12 orang ni yang datang ni. Cikgu harap 12 pun boleh faham. Sebab kalau tak faham nanti susah sebab benda ni kita akan jumpa selalu jumpalah dalam form 5 nanti So, kalau now kita tak faham, form 5 jadi susah lah. Cikgu dah selalu, cikgu pesan dah cara teknik kita nak jadikan akaun ni senang apa. Cuba fahamkan betul-betul masa form 4 ni. Jangan ambil mudah apa yang kita belajar masa form 4 ni. Form 4 ni semua basic. Basic yang kita nak guna untuk form 5. So kalau awak tak nak usaha untuk form 4 ni, masih lagi honey year, berbulan madu je kan. SPM tahun depan lambat lagi. Contoh macam tu, jawabnya habislah akaun. Jadi tahun ni nak kena betul-betul faham. Alright. Kita tengok nombor 2 pula. Okay, pada 31 Disember 2019, seorang pelanggan yang telah, bukan 2019 ni 2020 tolong tukar. Okay. Pada 31 Disember 2020, seorang pelanggan yang telah direkod sebagai hutang lapuk membayar hutangnya berjumlah 1,000 dengan cek. So ini adalah apa? Hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih. HTL lah. Hutang lapuk terpulih. Jadi bila hutang lapuk terpulih, apa general armnya? Zaid? Debit apa, kredit apa? Zaid. Kita nak debit account apa, kredit account apa untuk hutang lapuk terpulih? Ada tak Uzair ni? Ke on join je, lepas tu hilang entah ke mana? Uzair, hello. Tak ada. Macam mana nak senang belajar tu? Okey, Faris. Kita nak debit apa, kredit apa?
pun tak ada juga. Kalau tak boleh mic tu tak problem ke apa, chat je lah cikgu, tak apa, cikgu boleh tunggu. Syad? Apa dia? Debit apa, kredit apa? Salah cikgu tak marah Kurang-kurangnya kita mencuba. Tu je. Maknanya kalau senyap itu, tak tahulah dia ada ke tidak, tidur ke. Adab kita lah adab kita dengan cikgu. Korang pun dah form 4, dah besar panjang lah. Dah tahu dah ada adab tu macam mana kan. Apa Syed? Debit apa? Kredit apa? Debit bank, okey. Kredit. Hutang lapuk terpulih. Okey. Kredit betul, hutang lapuk terpulih. Okey, debit kenapa awak cakap bank? Syed, kenapa awak cakap debit tu bank? Alright, sebab bank sebab cek. Sebab dia bayar atau kita terima dengan cek, maka debit bank lah, jadi betul lah. Jadi debit bank, kredit hutang lapuk terpulih. Okey. Lokman. So apa kesan dia terhadap nilai yang ada dalam imbangan duga tu? Okey, contoh bank. Apa kesan dia terhadap bank? Nilai bank macam mana jadi nilai bank? Apa jadi pada nilai bank? Sekarang bank dalam imbangan duga 27,100. So apa kesan dia terhadap bank ni? Nilai dia terhadap bank ni? Bila ada hutang lapuk terpulih. Apa kesan dia? Bila kesan tu maksudnya bertambah ke berkurang? Tak, berkurang. Berkurang. Dia bertambah. Kan debit bank ni bertambah. Jadi 27,100 akan bertambah sebanyak 1,000. Jadi nilai bank kita dah jadi nilai baru iaitu 28,100. Itu maksud debit bank. Sebab bila bank ni kan aset. So bila aset debit, aset tersebut perlu ditambah. Jadi bank akan bertambahlah nilai dia. Okey, kemudian hutang lapuk terpulih pun bertambah juga. Okey, disebabkan dalam imbangan duga tak ada nilai, tak ada butir akaun hutang lapuk terpulih, maka akan wujudlah akaun baru nanti hutang lapuk terpulih sebanyak 1,000. Kalau ada kena tambahlah. Okey, itu cara kita nak buat hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Apa kesannya terhadap nilai dalam imbangan duga? Selain kita kena tahu bagaimana cara kita nak buat cara kita nak rekod ke dalam jurnal am. Okey.
Dan kita teruskan selesaikan contoh ni ya. Okey, A tadi dah siap, akaun hutang lapuk. Okey, B petikkan akaun untung rugi, dengan C petikkan PKK. Okey, bila dia cakap petikkan, kita hanya buat yang berkaitan sahaja. Yang berkaitan dalam soalan sahaja. Tak perlu kita buat keseluruhan. Cikgu pun tak boleh buat kalau keseluruhan sebab kita tak dapat info dia, tak dapat maklumat dia, tak dapat nilai. Kalau petikkan tu maksudnya hanya yang ada dalam soalan sahaja. Cuma format dia masih kena lengkap lah. Dengan tarik tajuk dia, akaun untung rugi bagi tahun berakhir. 31 Disember 2020. Okey, jadi akaun untung rugi ni kita akan rekod untuk hasil dengan belanja. Yang pertama tadi kita ada hutang lapuk. Hutang lapuk ni belanja. Okey, kalau kita refer kepada akaun hutang lapuk, untung rugi, butik untung rugi dekat kredit. So, bila kita pindahkan ke akaun untung rugi, dia akan berada di sebelah debit. So, kita letak hutang lapuk. Okay, RM berapa? RM 2,600. Bukan 2,000 tapi 2,600. Okey, dan satu lagi disebabkan ada hutang lapuk terpulih dan hutang lapuk terpulih itu adalah hasil. So dalam akaun untung rugi, hutang lapuk terpulih kita akan letak di sebelah kredit. Sebab kredit ni mewakili atau menunjukkan dia hasil. RM1,000. Okey, dah selesai untuk akaun untung rugi. Okey, kemudian C, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. So, aset debit, aset semasa. Jadi untuk hutang lapuk terpulih dengan PHR ni, hutang lapuk ialah tiga-tiga ni dia hanya melibatkan akaun semasa sahaja dalam PKK. Sebab cikgu cakap tadi, tiga-tiga ni ada kaitan dengan ABT. Jadi dia hanya melibatkan akaun semasa sahaja. Okey, jadi dalam akaun semasa yang pertama ABT lah. Akaun belum terima. Jadi sekarang ni nilai akaun belum terima bukan 20,000 tetapi 19,400. Sebab ada 600 hutang lapuk yang baru tadi. Kalau ikut imbangan duga 20,000 kan. So bila ada hutang lapuk dia kena tolak. Jadi 19,400. Okey, kemudian bank. Okey. Kalau ikut dalam imbangan duga bank 27,100 tapi disebabkan ada hutang lapuk terpulih dan kita terima dengan cek, maka bank akan bertambah 1,000. So jadi 28,100. Okey, dah selesai. Okey, ada soalan? Ada apa-apa pertanyaan
Yang confused, cikgu kenapa nilai dia macam tu, kenapa debit, kenapa kredit. Adawiah, okey? Okey cikgu. Alright, faham Azmi? Cikgu tak tanya Azmi. Cikgu. Okey tak? Boleh kot sikit cikgu. Boleh kot sikit. Apa yang sikit awak boleh tu? Mana yang awak faham? Faham tak cikgu? Semua faham? Faham semua. Tahu kenapa ABT dapat 19,400? Sebab apa cikgu? Kan tadi ada hutang lapuk 600. So kena tolak lah. Oh. Kan asalnya ABT dalam imbangan duga 20,000. Jadi dalam maklumat tambahan ada hutang lapuk yang baru 600. So ABT akan berkurang lah sebanyak 600. Jadilah 19,400. Okay. Itu sebab jadi 19,400. 2,000 awak jangan tolak sebab 2,000 ni dah rekod, dah kira. Ada student dia pergi tolak juga 2,600. Salah Dia tahu hutang lapuk. Cikgu cakap hutang lapuk, cikgu ajar hutang lapuk kena tolak EBT. Dia pergi bantai tolak 2,600. Sedangkan 2,000 tu dah ada dalam imbangan duga, dah kira, so tak perlu tolak. Yang kita perlu tolak hanyalah hutang lapuk yang baru, yang ada dalam maklumat tambahan. Okay. Alright. Boleh semua? Okay. Boleh cikgu. Jadi itulah tadi hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Dia tak susah mana pun hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih dia tak, cakap, tak menyusahkan pun, tak menyukarkan. Dia tak banyak, kita boleh buat sebenarnya. Hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Dia tak banyak isu. Dia isu dia satu je. Kita nak tahu dia belanja ataupun hasil. Itu je yang kita kena tahu. Okey. Seterusnya kita masuk kepada peruntukan hutang ragu, PHR. Ataupun short form cikgu panggil PHR. Kita boleh sebut PHR, tapi dalam exam tak boleh tulis PHR. Kena tulis lengkap, peruntukan hutang ragu. Siapa tulis PHR memang salah. Walaupun nilai tu betul. Hati-hati account dia strict sikit bab short form ni. Okay, short form memang tidak dibenarkan dalam penyata keuangan. Siapa buat short form, walaupun nilai betul, automatik nilai tersebut salah. Okay. So PHR, jadi PHR tadi cikgu bagi tahu anggaran hutang yang tidak dapat dikutip. Jadi anggaran ni, tujuan anggaran ni satu je. Kalau kita belajar bajet anggaran. Tujuan dia apa sebenarnya anggaran ni? Kalau kita buat bajet, kalau kita buat anggaran, tujuan dia selalunya apa? Elak daripada rugi. Untuk mengelakkan berlakunya kerugian. Sebenarnya kita tak bayar lagi PHR ni kita tak bayar lagi, tak tanggung lagi kerugian tu. Cuma kita nak mengelakkan daripada kita mengalami kerugian. Jadi kita dah tahu dah, okey, PHR ada nilai sekian-sekian. Jadi kita tahu, kita dah ada sediakan portion kerugian tu. Jadi sekiranya berlaku, jadi syarikat tak terasa lah dia punya kerugian tu sebab kita dah ada anggaran dia. Kita dah buat anggaran bajet, itu fungsi bajet tu. Jadi semua syarikat biasanya akan buat PHR, akan kira PHR terlebih dahulu. Terutamanya syarikat yang mempunyai ramai sangat customer yang berhutang. Kalau setakat seorang, dua orang tak payahlah. Kalau ramai sampai beratus-ratus customer yang berhutang,
Okey, memang perlu untuk buat PHR supaya syarikat tidak mengalami kerugian. Okey, dan PHR ni juga dalam catatan bergu, okey, dia merupakan apa ni? Catatan kontra untuk ABT. Okey. Dia merupakan catatan kontra untuk ABT. So, bila catatan kontra untuk ABT, cara merekod dalam catatan bergu, dia mesti sentiasa berlawanan dengan ABT. Kalau ABT, baki awal sebelah mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. PHR, baki awal sebelah? Kredit. Kredit. Sebab dia catatan kontra, dia sentiasa berlawanan. Kalau berlaku penambahan terhadap ABT, kita rekod sebelah mana? Berlaku penambahan dalam ABT. So, kita rekod sebelah mana? Debit juga. Debit juga. Jadi PHR, kalau berlaku penambahan terhadap PHR, kita akan rekod di sebelah kredit. Dia sentiasa berlawanan dengan ABT. Itulah fungsi kontra. Kalau ABT berlaku pengurangan, kita akan rekod di sebelah kredit. Manakala PHR, kalau berlaku pengurangan, kita akan rekod di sebelah debit. Itu nak kena tahu tu. Sebelum kita buat nanti. Okey. PHR dalam catatan bergu, bila kita nak merekod penyata kewangan, PHR adalah catatan kontra. Dia kontra dengan ABT. Dia kontra dengan ABT. Okey. Boleh? Kenapa Ana? Tertekan cikgu. Tertekan. Okey. Alright. Jadi PHR ni, macam tadi kita tahu bahawa PHR tu adalah anggaran kerugian, anggaran hutang yang tidak dapat dikutip. Maksudnya kita rekod sebagai kerugian lah. Kita nak portion, kita nak bajet dulu kerugian, maka dalam penyata kewangan perlu direkod sebagai kerugian, iaitu belanja. Tapi ada masanya juga PHR akan direkod sebagai hasil. PHR sebenarnya memang belanja. Sebab tadi cikgu cakap kita nak rekod dia punya kerugian. Tetapi ada masa, ada situasi yang menyebabkan PHR perlu direkod sebagai hasil. Itu yang kita nak tahu sekarang. Jadi PHR ni memang selalu ditanyalah. Sebab dia ada situasi-situasi yang sungguh pelajar fikir. Hasil ke belanja? Macam hutang lapuk terpulih tadi memang dah confirm dah. Hutang lapuk memang confirm belanja. Hutang lapuk terpulih memang confirm hasil. Sekarang ni PHR. Kita tengok ada dua situasi kat sini cikgu nak bagi tahu. Situasi yang pertama, sekiranya PHR baru diwujudkan. Maksudnya sebelum ni tak ada lagi anggaran hutang ragu. Jadi tahun ni baru diperkenalkan sebab customer dah bertambah. Jadi bila customer dah bertambah, okey, kita kena buat juga PHR. Kalau tidak nanti kita rugi kalau berlaku hutang lapuk. So bila kita dah rekod, dah kira PHR, jadi anggaran tu dah ada. Bajet tu dah ada. Jadi kita dapat cover kita punya kewangan syarikat. Bila bajet tu dah ada.
Okey. Jadi bila baru wujud, maka automatik kita kena rekod sebagai belanja. Okay. Kita kena rekod sebagai belanja. Macam mana cara kita nak tahu PHR tersebut baru wujud ataupun tidak? Ada dua cara lah. Ada dua teknik kita nak tahu. Yang pertama, dalam maklumat tambahan tersebut dia akan bagi tahu baru diwujudkan. Jadi kita faham, okey, PHR ni baru ada. So, memang kena rekod sebagai belanja. Dalam maklumat tambahan tu ada dinyatakan, okey, PHR diwujudkan. PHR baru diwujudkan. Okey, jadi kita faham. Yang kedua, teknik yang kedua, kita nak tahu PHR tu dah wujud ke belum. Dalam imbangan duga, tiada butir PHR. Jadi bila kita baca imbangan duga, kita tengok daripada awal sampai daripada atas sampai bawah, okey, butir PHR tak ada. Okey, automatik kita ingat, kita tahu. Alright, syarikat ni belum ada lagi PHR. Jadi seandainya dalam maklumat tambahan ada pengiraan PHR, jadi itu bermaksud PHR baru diwujudkan. Itu cara kita nak detect PHR ni baru wujud ataupun tidak. Okey. Jadi, cara kita nak rekod dalam jurnal am apabila PHR tersebut baru diwujudkan. Okey, tadi cikgu cakap dia belanja kan? So kalau belanja debit ke kredit? Debit. Debit. Maka dalam catatan bergu, debit mesti kita letak hutang ragu. Sebab bila belanja, dia tak akan tulis peruntukan. Bila kita rekod sebagai hasil dengan belanja, kita tak akan tulis peruntukan. Sebab peruntukan tu anggaran. Jadi kita hanya tulis hutang ragu sahaja. Jadi debit hutang ragu sebab dia belanja. Sebab PHR baru diwujudkan. Okey. Manakala kredit, kita akan letak peruntukan hutang ragu. Sebab PHR, akaun PHR kita kena wujudkan. Bila ada PHR, akaun PHR kena wujudkan. So tadi cikgu dah bagi tahu awal-awal, PHR ni kontra kepada APT. So bila PHR baru ada atau PHR bertambah, jadi kena kredit peruntukan hutang ragu. Okey, faham? Faham cikgu. Jadi yang ni penting lah. Catatan ni yang penting. Debit hutang ragu, kredit PHR. Dan hutang ragu tersebut kita perlu hantar ke akaun untung rugi. Jadi hantar kita macam biasalah. So debit akaun untung rugi. Kredit hutang ragu. Okey? Boleh faham setakat ni? Cikgu tak ajar lagi cara nak kira hutang ragu tu macam mana, PHR tu macam mana, cikgu tunjukkan dulu jurnal am. Okey. Dah, ada soalan tak nak tanya? Siapa lagi dua orang tak datang selain pada Yasmin dengan Dezul?
Semua ada 15 kan? Yasmin tak ada, Dizul tak ada, siapa lagi? Sekarang ada 12, sekarang ada 11 orang, 12 orang. Sebelas. Lagi 2 orang lagi. Siapa 2 orang lagi? Cikgu Sakinah terkeluar. Oh, Sakinah. Oh, Sakinah datang. Tak apa, Sakinah ada. Seorang lagi? Amir, Isyad, Uzair, Syami. Faris ada. Tak yang cikgu. Pak An. Pak An pun lama tak datang. Yang ada kontak tak dia orang? Ada dia ni. Pak An dengan Dezul. Apa yang rapat dengan Pak An dengan Dezul? Ada tak mesej? Cikgu mesej pun dia orang tak reply. Ada tanya tak kenapa tak join? Ke dia orang ada masalah internet? Bapak An dengan Dezul dah lama tak datang ni. Okey. Itu yang pertama baru wujud. Okey. Macam mana nak kira PHR? Kita tengok formula. Biasanya syarikat akan menetapkan berapa peratus PHR. Okey. Berapa peratus PHR berdasarkan jumlah ABT. Peratus PHR ni ditetapkan berdasarkan jumlah ABT. Bermaksud peratus ni boleh berubah tak? Bila cikgu cakap berdasarkan jumlah akaun belum terima. Jadi dia boleh berubah ke tidak? Peratus PHR ni. Boleh. Boleh berubah. Sebab contoh mungkin kita ada ABT RM5,000. Jumlah dia RM5,000. Okay, mungkin kita tetapkan PHR sebanyak 2%. Tapi kalau ABT dah meningkat jadi RM20,000, takkan kita nak guna 2% juga. Mesti kita tingkatkan juga. Mungkin jadi 5%. Jadi peratus PHR boleh berubah mengikut jumlah akaun belum terima. Jadi itu depend pada syarikat. Syarikat yang tetapkan berapa peratus PHR untuk bulan tersebut contoh dia. Sebab ABT akan bertambah. Dan kita akan darabkan dengan ABT bersih. Faham kan maksud ABT bersih tadi ni? Kalau ada hutang lapuk. ABT kalau ada hutang lapuk, kita tolak dulu. Hutang lapuk. Okay, nilai yang kita dapat tu baru kita darabkan dengan peratus PHR. Macam tadilah, kita darab dengan 19,400 lah. Bukan 20,000 tapi 19,400. Sebab itulah ABT bersih. So kita darabkan baru dah dapat nilai PHR. Okay. Dan PHR ada 2 tempat kita akan rekod. Yang pertama dalam Apur. Yang kedua dalam PKK. PHR 2 tempat lah. Apur dan PKK. Jadi kalau macam contoh pertama tadi cikgu tunjukkan dia baru wujud. Jadi keseluruhan PHR tu akan rekod dalam Apur sebagai belanja hutang ragu. Manakala PKK, inilah contoh cara kita buat dalam PKK. Di bawah aset semasa. So sebelum ni kita buat ABT tak ada tolak PHR. Jadi bermula hari ni kita akan buat PKK, ABT kena tolak peruntukan hutang ragu kalau ada. Jadi bila baca maklumat tambahan tu okey ada PHR. So dalam PKK kena tolakkan dengan PHR. Kena tunjukkan macam ni. Kena tunjukkan sebab dia catatan kontra. Catatan kontra mesti ada. Okey.
Cuma dekat Apur tadi kita kena pastikanlah dia hasil atau belanja. Kalau confirm belanja, kita letak di bawah belanja. Kalau dia hasil, kita akan letak di bawah hasil. Okey, ini format ataupun formula untuk kira PHR dengan cara kita nak rekod dalam PKK. Okey, jadi contoh satu cikgu dah explain tadi, dia baru wujud sejoso kita rekod sebagai belanja. Okey, kita tengok contoh yang kedua ni. PHR baru diselaraskan. Bukan PHR baru diselaraskan. PHR diselaraskan kepada peratus yang baru. Sebelum ni kita dah ada satu nilai peratus lain. Sekarang kita laraskan kepada peratus PHR yang baru. Jadi bila kita laraskan peratus PHR yang baru, nilai PHR boleh jadi bertambah. Boleh jadi bertambah atau boleh jadi berkurang daripada PHR yang lama. Boleh jadi bertambah atau berkurang daripada PHR yang lama. Biasanya untuk situasi yang kedua ni, PHR diselaraskan ni, dalam imbangan duga dah ada butir PHR. Dalam imbangan duga dah ada butir PHR. So bila awak baca imbangan duga macam tadi, bila baca imbangan duga, okey tak ada PHR, okey kita tahu ni baru wujud. Dan bila kita baca imbangan duga soalan lain, baca-baca tengok ada PHR. Okey, jadi terus kita tangkap terus kita tahu bahawa PHR perlu diselaraskan. Jadi bila kita selaraskan, kena kiralah sama ada PHR tu berlaku pertambahan atau pengurangan. Ataupun kita boleh tengok dalam maklumat tambahan, dia akan beritahu diselaraskan, PHR diselaraskan. Dia akan cakap macam ni. So kita boleh detect lah. Okey. Sebagai contoh, sebelum cikgu nak explain, sebab bila pelarasan ni berlaku penambahan atau pengurangan. Okey, cikgu ambil satu contoh. PHR yang dalam imbangan duga 200. Okey. PHR dalam imbangan duga 200. Dah ada dalam imbangan duga 200. Okey, and then PHR baru means yang baru kira lah. 350. So, 200 ni PHR lama. Yang dalam imbangan duga ni maksudnya PHR yang lama. Jadi PHR lama kita ada 200. Bila kita kira PHR baru 300,5. So sekarang ni bila kita bandingkan dua ni, berlaku apa? Pengurangan atau penambahan? Penambahan. Penambahan. Okey, berlaku penambahan. Okey, berapa kita perlu tambah? Berapa yang perlu kita berapa penambahan tu berlaku? Berapa nilai yang bertambah ni? 150. Okey. So kat sini berlaku penambahan sebanyak 150. Okey, faham? Macam mana cara kita nak bandingkan? Kita nak comparekan antara PHR lama yang ada dalam imbangan duga dengan PHR yang baru kita kira. Faham Faham cikgu. Okey. Contoh yang kedua. PHR dalam imbangan duga masih lagi 200. PHR baru yang awak kira
150. So sekarang ni berlaku apa? Pengurangan. Pengurangan. Pengurangan sebanyak 50. okey. Yang lain nampak beza dua ni tadi? Beza dua contoh cikgu tunjukkan ni. Okey. Jadi bila berlaku macam ni, so kita tahu ada penambahan atau pengurangan, maka yang bertambah dengan yang berkurang ni lah yang kita nak rekod dekat Apur. Yang bertambah dengan yang berkurang ni lah yang kita nak rekod dekat Apur. Macam contoh satu tadi, yang baru wujud, kita kira PHR, itu yang kita dapat, itulah yang kita rekod dekat Apur. Tapi bila PHR yang kita perlu selaraskan ni, kita kena kira berapa penambahan atau pengurangan PHR. So penambahan dengan pengurangan tu yang kita akan rekod dalam Apur. Okey, kita tengok macam mana cara kita nak buat dalam jurnal. So bila berlaku penambahan dalam Apur, kita akan rekod sebagai belanja. Manakala berlaku pengurangan, kita akan rekod sebagai hasil. Konsep dia, bolehlah kita cakap macam ni. Kita dah bayar. PHR yang dalam imbangan duga tu maksudnya kita dah bayar. Contoh kita dah bayar 200. Tapi bila kira-kira semula, okey, sepatutnya kita kena bayar 350. Itu sebab berlaku penambahan PHR tu kena rekod sebagai belanja. Kita kena tambah belanja, kena tambah bayar. Sama macam pengurangan PHR tu. Kita dah bayar 200, tapi bila kira-kira, sepatutnya kita bayar 150 sahaja. Jadi kita akan terima return semula, dapat duit balik lah 50. So bila dapat duit balik 50, itulah sebab itulah kena rekod di bawah belanja hasil pengurangan PHR ni. Okey, faham? Faham cikgu. Jadi bila diselaraskan, mungkin boleh jadi belanja, mungkin boleh jadi hasil. Okey, kita tengok penambahan PHR kalau jadi sebagai belanja. Dalam catatan jurnal disebabkan penambahan hutang ragu ni belanja, jadi kita akan rekod di sebelah debit butirnya kita tulis penambahan hutang ragu. Sebab hutang ragu kita bertambah. Ataupun awak nak tulis hutang ragu sahaja pun betul, tak ada masalah. Jadi dua-dua tu boleh diterima. Manakala kredit tetap PHR. Sebab kita kira PHR, tetap kredit PHR. Peruntukan hutang ragu. Kredit tetap PHR. Ini kalau berlaku penambahan. Okey, kalau berlaku pengurangan, dan tadi cikgu cakap pengurangan tu hasil, so mesti kredit. Jadi kita akan kredit pengurangan hutang ragu. Ataupun awak nak tulis hutang ragu sahaja pun boleh, tapi mesti letak di sebelah kredit. Jadi kita faham, pemeriksa akan faham lah. Okey, pembaca akan faham lah kalau hutang ragu kredit maksudnya berlaku pengurangan. Tapi nak lebih clear, kita tulis pengurangan hutang ragu. Manakala debit, kita akan rekod sebagai peruntukan hutang ragu. Sebab apa debit? Sebab PHR berkurang. Okey. Dapat bezakan dua ni? Cara nak rekod jurnal am?
Ada soalan setakat ni? Tak ada? Semua faham Faham cikgu. Ha. Jadi, bila ada PHR, perkara pertama sekali awak kena pastikan PHR ni baru wujud atau diselaraskan. Kalau baru wujud, okey, terus terbayangkan kan minda kat fikiran kita ni, okey, baru wujud dia memang belanja. So rekod sahaja dekat debit dekat belanja sebagai hutang ragu. Itu baru wujud Tapi kalau PHR tu diselaraskan, kena tengok sama ada berlaku penambahan hutang ragu ataupun pengurangan PHR, pengurangan hutang ragu. Kalau penambahan maksudnya belanja. Kalau pengurangan maksudnya hasil. Jadi bila kita dah dapat tahu okey hasil dengan belanja, jadi dalam journal am kita boleh tahu di mana kita nak rekod debit atau kredit. Kalau belanja, debit. Kalau hasil, kredit. Dan satu akaun lagi yang kita kena rekod adalah peruntukan hutang ragu. Sebab bila kita kira PHR, so akan wujudlah akaun PHR. Okey. Tak ada soalan, betul? Tak ada soalan, semua faham Faham cikgu. Okey, jadi cikgu rasa cikgu akan stop sini dulu. Minggu depan kita tengok kepada contoh bagaimana cara nak buat. Sebenarnya cikgu dah explain tadi, awak dah boleh cuba dah. Contoh satu ni kalau PHR baru wujud. Dan contoh 2 dengan contoh 3 ni kalau berlaku pelarasan. So kita akan belajar benda tu minggu depan. Okey. Dan dah kita boleh buat latihan dah. So minggu depan lepas cikgu ajar kita dah boleh buat latihan. Latihan untuk PHR. Alright. Okay, jadi minggu ni disebabkan kita tak belajar habis lagi. Okay, minggu ni cikgu tak buat kelas tambahan. Tapi kalau korang dah ada nak tanya apa-apa, cikgu lalukan kalau nak tanya apa-apa. Ataupun ada buat latihan mana-mana latihan ke cikgu, saya tak faham latihan ni cikgu. Okay, jadi hari Sabtu pagi tu cikgu boleh tolong explain. Sebab sekarang ni korang nak kena bersedia dah exam akhir tahun dah dekat. Jadi kena bersedia apa yang kita dah belajar daripada awal. Ni cikgu senaraikan dulu. Sekurang-kurangnya korang ada boleh tahu apa nak study. Cikgu ambil masa sikit Okay. Untuk kertas 2. So dah boleh mula dah study mana-mana yang awak perlu study. Yang pertama daripada bab 2. Persamaan perakaunan. Ulang balik. Ulang kaji balik. Kemudian bab 4. Bab 4 ni daripada dokumen ke buku catatan pertama. Buku pertama ni ada 3 tu lah. Jurnal, buku tunai runcit. Kemudian bab 5, ledger. So ledger ni biasanya kalau keluar daripada buku catatan pertama ke ledger. Dan seterusnya keimbangan duga. Ini bab 6 sekali lah. Bab 5 dengan bab 6. Nak pindahkan buku catatan pertama ke ledger keimbangan duga. Serta akaun kawalan dan pengiraan inventory akhir. Ini yang kerap keluar kertas 2
Bukan untuk form 4 je, untuk SPM. Jadi untuk exam akhir tahun tolong bersedialah apa yang cikgu bagi tahu ni. Kemudian bab 7, penyediaan penyata kewangan. Penyediaan penyata kewangan maksudnya cara kita nak buat apur dengan PKK tanpa maklumat tambahan sebab kita tak habis lagi belajar pelarasan. Okey, dan bab 8 pelarasan. Pelarasan ni kita kena buat akaun. Kena buat akaun. Jadi setakat yang kita dah belajar adalah akaun nominal. Akaun nominal dah belajar maksudnya memang masuk exam lah. Jadi minggu depan kita habis hutang lapuk, hutang dan PHR ni pun akan masuk exam juga. Hutang lapuk terpulih dan PHR. Yang ni bab 8 ni tengok sampai mana kita belajar lah. Sebab kita exam akhir bulan 11. Cikgu tak pasti sempat ke tidak kita belajar. Sebab nanti nak buat ulang kaji lagi. Okey, boleh? Boleh cikgu. Kalau ada buku latihan, buat je lah latihan dalam buku latihan awak tu. Yang beli kat kedai tu. Kalau tak ada, buat balik semula daripada modul cikgu. Okey. Cikgu rasa cukup setakat ni. Kita akan jumpa minggu hadapan hari Isnin. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya nanti, boleh bagi tahu cikgu dan kita bincang hari Sabtu lah. Kalau korang ada benda yang tak faham ke, cikgu saya tak faham bab ni. Jadi cikgu akan buat kelas hari Sabtu lah. Ikut permintaan. Alright. Okey, jadi itu saja. Terima kasih hadir kelas. Yang hadir tapi tak ada respon ni, cikgu harap satu hari nanti direspon lah. Okey, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu.